بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat rahmat, keberkatan juga dikurniakan nikmat kesihatan yang berpanjangan. Allahumma amin. Baik, insyaAllah, alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semula. Bulan lepas kita dah bacakan sedikit daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bahrul Madi jilid yang ke-17 bab berkenaan dengan perihal kiamat. Di antara hadis yang lepas kita ulangkan sedikit hadis daripada Ibnu Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berganjak dua kaki anak Adam. Qadama bani Adam, dua kaki anak Adam tidak akan berganjak pada hari kiamat tersebut di sisi Allah, di hadapan Allah, terhenti di hadapan Allah, tak pergi mana-mana. Hatta yus'alu an khamsin, sampailah ditanyakan kepadanya tentang 5 perkara. Yang pertama berkenaan dengan umurnya, di mana dihabiskan. Fima afnahu, di mana dihabiskan. Yang keduanya Allah subhanahu wa ta'ala tanyakan kepadanya berkenaan dengan syababi, berkenaan dengan keremajaannya. Waktu remaja dia buat apa? Yang berikutnya Allah ta'ala tanya kepada dia berkenaan dengan malihi, hartanya. Min aina iktasabahu, daripada mana dia dapat harta. Wa fima anfaqahu, yang keempatnya Allah Ta'ala tanya dekat mana dia belanjakan. Yang kelima Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya ilmu yang dia dapat sejauh mana dah dia amalkan. Adakah sekadar belajar sahaja tapi tak diaplikasikan dalam kehidupan, ataupun sekadar dengar sahaja tak diambil iktibar. Itu semua akan disoal oleh Allah. Dah ditanya semua, barulah dia ni lepas. Tapi lepas tu pun tak lepas semua, ada lagi ujian-ujian di akhirat kelak yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Baik, insyaAllah hari ini kita lihat lagi dalam bab yang berkenaan, bab yang menceritakan berkenaan dengan kisos. Kisos, ambil balas perbuatan kita dekat dunia. Apa kita buat pada orang, Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat Allah ta'ala balas balik. Balas balik pada kita. Contohnya dekat dunia kita tindas orang, kita nak jual barang dengan cara penipuan. Kita kata belilah barang yang baik dan sebagainya, orang pun beli. Bila dah beli, guna 2 hari dah rosak. Dia kata boleh tahan sampai 5-6 tahun, pakai 2 hari dah rosak. Jadi ada gharar, penindasan. Dia buat tadi tu semata-mata dia nak dapatkan duit. Di akhirat Allah Ta'ala balas. Macam mana cara Allah balas? Ini kita lihatkan hadisnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin insya'allah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna man muflisu? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wa la mata'a. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi
ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل ما هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. Faham? Tak faham? Okay. Daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah, nama dia, nama asal bukan Abi Hurairah. Abi Hurairah ni gelaran Nabi berikan kepada dia. Abi maksudnya bapa, Hurairah kucing. Kan, Hurairah tu anak kucing. Sebab waktu dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW, sembang-sembang dengan Rasulullah, tiba-tiba keluar anak kucing daripada dengan baju dia. Dengan baju orang Arab besar-besar, keluar dengan baju daripada dengan baju dia, anak kucing. Nabi SAW terus panggil dengan nama Abu Hurairah. Begitu juga dengan Abu Bakar. Bakar, Bakrun, ba baris atas, kaf mati, roh baris dua di hadapan, Bakrun, Abu Bakar. Abu Bakar maksudnya bapa unta. Sebab Abu Bakar tu saudagar unta. Memang banyak sungguh unta dia. Tapi kalau ba baris bawah dibaca dengan Abu Bikrun. Kalau ba tu baris bawah je, ubah baris dia. Ba baris atas maksudnya bapa unta. Maksudnya unta. Abu tu bapa, Bakrun tu unta. Tapi kalau ba baris bawah maksudnya, kalau letak nama Abu Bikrun, maksudnya bapa anak dara. Bapa anak dara. Beza baris dia. Beza baris dia. Daripada Abi Hurairah bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda dia, Atadruna man muflisu? Tahukah kamu siapa yang disebutkan sebagai orang yang muflis? Orang yang muflis. Jadi bila sahabat dengar pertanyaan Rasulullah sebegitu, qalu, maka mereka pun bersabda, mereka pun berkata, Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhaman lahu mata'a. Bagi kami wahai Rasulullah, orang yang muflis tu orang yang tak ada duit. Orang yang tak ada duit, kemudian pula orang yang tidak ada harta benda untuk kegunaan harian dia, itu orang yang muflis. Dah memang sungguh-sungguh dah dia tu jatuh di tiba tangga. Muflis sungguh tak ada apa-apa wang, tak ada apa-apa benda untuk digunakan dalam seharian hidup dia. Semua dah kena tarik. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, bukan itu yang aku maksudkan, kata Rasulullah. Nabi tak maksudkan orang yang muflis dekat dunia, tapi Nabi nak ceritakan muflis di akhirat nanti itu bagaimana. Muflis dekat dunia boleh hidup lagi tuan-tuan, tak ada masalah. Senang-senang kita boleh hidup lagi muflis dekat dunia. Tapi muflis di akhirat satu perkara yang memang tak dapat nak dielakkan. Kalau kita dekat dunia memang orangnya tak erti nak jaga apa-apa keinginan ataupun hati orang lain. Awas, di akhirat nanti itu akan diambil balas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap perbuatan yang kita buat dekat dunia, semua tu Allah Subhanahu Wa Taala akan balas balik dekat akhirat. Sebab dekat akhirat masing-masing akan datang menuntut. Ayah takut dengan anak, suami takut dengan isteri. Sebab apa? Masing-masing nak nak ambil ataupun nak minta hak masing-masing. Yang dekat dunia dulu tak dapat, dekat akhirat tu dia nak tuntut. Masing-masing nak lari daripada saudara, nak lari daripada anak, nak lari daripada isteri. Sebab semuanya dah rasa khawatir ataupun takut. Jadi kata Rasulullah sabda Nabi, Al-muflisu min ummati man ya'ti. Muflis yang aku maksudkan, kata Rasulullah, di kalangan umatku, daripada umatku, mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak sangat pahalanya. Pahala solat, pahala siam, puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala apa lagi, segala-galanya dengan pahala yang banyak dia bawa.
datang di akhirat. Seronok tuan-tuan kalau datang dengan banyak pahala di akhirat. Sebab apa? Itu satu jalan untuk kita mendapatkan syurga Allah dan juga redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk pula dalam syurga. Allahu Akbar. Nikmat besar sungguh dalam syurga tu tuan-tuan. Dalam syurga nikmat besar sungguh. Kalau dekat dunia nak pergi rumah kawan, kena start kereta, masuk gear, jalan, pergi rumah dia bukan boleh terus masuk, kena bagi salam dulu. Tapi dekat akhirat nanti tuan-tuan, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kita duduk atas katil kita, teringin nak jumpa dengan si Abu. Katil tu gerak sendiri tuan-tuan, parking sebelah katil Abu. Sembang sampai bila pun. Tu dekat akhirat. Bahkan dalam syurga, kata Rasulullah, ada pasar. Kan? Ada pasar dalam syurga. Tapi bukan macam pasar raya kat tempat kita. Pasar raya kat tempat kita, kalau ambil barang tak bayar kena tangkap. Kan? Tapi dalam syurga ambil percuma. Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, jadi kata Rasulullah, orang yang datang bawa banyak sangat pahala-pahala dia. Pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, sedekah dan sebagainya, dia bawa penuh. Salat di Masjidil Haram 1 rakaat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pahalanya sama dengan 100,000 rakaat. 1 rakaat tuan-tuan, pahalanya sama dengan 100,000. Tu banyak lah tu kan, kalau selalu pergi sana tu banyak sungguh dah pahala. Banyak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yati qad syatama hadha. Tiba-tiba bila dah dihitung dengan kebaikan-kebaikannya, datang pula seorang tuan-tuan, datang seorang mengadu pada Allah. Dia kata, wahai Tuhanku, si fulan ni lah yang dulu pernah memaki aku dekat dunia, pernah mencaci aku dekat dunia, pernah fitnah aku dekat dunia. Jadi hari ni ya Allah, aku nak tuntut semula apa yang telah dia buat pada aku. Allah Ta'ala ambilkan pahala dia yang banyak tadi, Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mengadu ni. Tak habis lagi, datang pula orang lain. Wa qadhafa hadha, dia pernah tuduh aku ya Allah dekat dunia. Jadi hari ni aku nak tuntut pada dia apa yang telah dia buat pada aku. Madu yang dilaksanakan, sampaikan aku ni disumbat dalam penjara dan sebagainya, dia tuduh bukan dengan alasan yang betul. Maka pada waktu tersebut Allah Ta'ala ambil lagi pahala ni, berikan kepada pengadu yang kedua. Kemudian pula tak habis lagi, datang pula orang lain. Wa akala ma hadha, dia ambil hartaku dengan cara hilat, wahai Tuhanku, dengan cara penipuan, dengan cara penindasan ke atas diriku. Wahai Tuhan, aku nak tuntut balik. Nak tuntut balik harta yang pernah dia ambil, aku nak ambil balik hari ini. Allah Ta'ala ambil lagi pahala dia, berikan kepada pengadu yang ketiga. Dia datang banyak dengan pahala, tapi akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, datang lagi orang lain. Wasafaka dama hadha, dia pernah pukul aku sampai menumpahkan darah aku, sampai menitis ataupun keluar darah. Allah Ta'ala ambil lagi kebaikan dia, berikan pada orang yang mengadu. Ingatkan dah habis, ada lagi yang datang. Wa daraba hadha fayaqudu, dia pernah pukul aku sampai aku terduduk. Jadi aku nak balas balik, wahai Tuhan. Aku nak ambil balik apa yang dia pernah buat pada aku nak dapatkan balik. Allah Ta'ala ambil lagi dia punya pahala, ambil lagi pahala dia. Ramai yang datang mengadu dengan perbuatan dia. Sebab tu Nabi SAW pernah bersabda, orang yang berat timbangan amalnya di akhirat adalah orang yang husnul khuluq, yang baik akhlaknya. Dengan orang cakap elok, tak ada marah-marah, belakang orang tak ada maki. Orang sakitkan hati dia, dia tak terasa sakit, dia biasa-biasa saja. Tu perbuatan Rasulullah SAW tu begitu. Jadi guru saya sebutkan, kalaulah kita tu sebut kita tu ikhlas buat satu-satu kerja, buat satu-satu kerja kita ikhlas, memang kita tak harapkan pujian daripada sesiapa. Kita buat tu betul-betul kerana Allah. Kita tak kisah pun orang puji ke tidak, orang kata ke tidak, orang maki ke tidak, kita tak kisah.
Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, adakah betul-betul kita dah terlepas daripada ikhlas yang sebenar? Jadi kata guru saya, bila kita rasa orang keji kita, kita sakit hati dengan benda yang kita buat tu orang keji kita, kita sakit hati, maka itu tandanya kita belum ikhlas dalam melaksanakan apa-apa amalan kita. Kita tak harapkan pujian, tapi kita tak mampu nak terima kejian. Itu belum ikhlas lagi. Kalau boleh terima dua-dua, orang keji pun tak kisah, orang puji pun tak kisah, itu baru benar-benar ikhlas. Jadi orang ni tadi, fayaqtasu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Allah Ta'ala ambil kebaikan dia berikan kepada orang tu, ambil kebaikan dia berikan kepada pengadu ni, ambil berikan kepada pengadu ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan dekat dunia aja orang suka buat aduan, dekat akhirat pun nanti lagi ramai orang akan buat aduan. Dengan sedikit benda yang berlaku pada diri dia, dia akan tuntut walaupun sedikit di akhirat kelak. Masing-masing nak buat aduan. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ. Maka datang lagi orang, minta lagi pada dia, minta pada Allah, mengadu pada Allah. Allah Ta'ala ambil bagi, sampaikan kebaikan orang yang ni tadi dah habis. Tak ada dah kebaikan yang nak diberikan kepada pengadu. Yang tinggal cuma kejahatan dia saja. Ukhidha min khatayahum faturiha alaihi thumma turiha finnar. Kemudian pula Allah Ta'ala dah habis pahala tu, ada lagi yang datang mengadu. Yang datang mengadu yang berikutnya pahala dah tak ada dah. Allah Ta'ala ambil kejahatan pengadu, berikan kepada dia. Ambil kejahatan pengadu, berikan kepada dia. Akhirnya yang dia awal-awal datang dengan penuh pahala, pergi dia ke dalam neraka Allah dengan penuh dosa. Dengan penuh dosa sebab ramai yang mengadu tentang perbuatan dia. Turiha alaih thumma turiha finnar. Maka dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyahzubillah. Jangan sampai kita tu suka menyakitkan hati orang lain. Sebab tu dalam satu hadis Rasulullah, sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik, yang mudah? Yang mudah, kemudian pula mudah nak dapatkan pahala. Nabi beritahu, kamu tolong orang, angkat barang pun dapat pahala. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni badan tak berapa sihat. Badan tak berapa sihat. Kalau buat kerja tu mungkin tak berapa kuat. Nabi kata, kalau macam tu kamu tuliskan sesuatu untuk orang lain pun satu pahala. Bantu kawan buat assignment, buat kerja ke tu satu pahala, satu pahala. Buat kerja ke, tu pahala tu. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni memang tak erti nak menulis, tak berapa pandai nak menulis. Akhirnya Rasulullah sebut apa? Sabda Nabi, kamu tak ganggu orang pun satu sedekah. Satu perkara yang kamu boleh buatkan jadi pahala. Tak ganggu orang pun satu sedekah, kata Rasulullah. Tu kebaikan dalam agama tu banyak sungguh. Cuma kita nak dengan tidak saja. Jadi banyak jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala lorongkan kepada kita untuk melaksanakan kebaikan dalam seharian hidup kita. Dengan manusia itulah yang paling banyak pahala yang kita boleh dapat. Sebab tu Nabi SAW sebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang tadi itu bila dia tak kasihkan saudaranya sebagaimana dia kasihkan diri dia. Kita sayang pada diri kita, kita tak nak orang buat apa-apa yang tak baik pada diri kita. Kita pun kena buat yang sama untuk saudara kita. Itu pengertian dalam Islam yang disebutkan sebagai mahabbah, kasih sayang antara satu dengan yang lain. Bukan menindas, tapi membantu. Membantu. Kalau dia datang dengan hajat, minta tolong sesuatu perkara, selagi mana kita mampu melaksanakannya, kita buat. Sebab kita tak tahu hajat kita pada Allah tu banyak sungguh.
Jadi kita tak tahu hajat kita yang mana yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang mana Allah taala akan makbulkan hajat kita. Mungkin dengan cara kita makbulkan hajat saudara yang lain, Allah taala pandang kita. Allah taala letakkan kita di satu tahap yang mana Allah taala akan makbulkan permintaan kita. Tapi kalau orang yang datang pada kita, kita halau, tanya macam-macam, nak bagi kata Rasulullah. Tak nak bagi, jangan kamu cemuhnya. Nak bagi. Itu pesanan Nabi SAW. Kan banyak di Petronas, kan di lepas minyak mana-mana, depan bank, kan banyak anak-anak pelajar-pelajar yang minta sedekah betul-betul, untuk tahfiz amal dan sebagainya lah, macam-macam lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak bagi, tak nak jangan cemuk. Jangan cemuk pelajar tersebut. Dia tu pun kadang-kadang dia tak nak buat benda macam tu, tapi disuruh. Saya pernah jumpa seorang pakcik depan BSN, depan BSN di satu kawasan. Pakcik tu bawa keluar duit, budak tu pergi, nasib budak tu tak baik kot hari tu, pergi jumpa dengan pakcik tu. Pakcik tu tanya macam-macam juga. Kamu daripada mana, anak siapa, apa semua tanya. Last kali dah tanya tu lebih kurang 15 minit, tanya macam-macam. Last kali dia kata, kamu tak payah nak buat kerja ni, menyusahkan lagi. Dia jalan macam tu je. Jalan macam tu je. Orang yang macam ni, kata Rasulullah SAW ni, yang payah, yang tak patut dilaksanakan. Perbuatan yang macam ni yang tak patut dilaksanakan. Nak bagi, tak nak bagi sudah. Cakap elok, tak nak bagi, cakap elok, jangan dijemuk. Okey. Baik, hadis yang berikutnya. Dan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu abdan kanat li akhihi indahu mazlamatun fi 'irdin aw malin faja'ahu fastahallahu qabla an yu'khadha وليس ثم دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. Hadis hasan gharib daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah belas kasihan Allah Ta'ala akan seorang hambanya yang ada bagi saudaranya sama Islam di sisinya kezaliman pada kehormatan ataupun pada harta. Maka datang ia kepadanya lalu minta halal ia kepadanya dan minta maaf akan kesalahannya dahulu daripada diambil balas ataupun dianiaya itu di negeri akhirat. Padahalnya di negeri akhirat itu tiada di sana itu emas dan perak membayar kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka apabila seorang yang membuat aniaya ke atas saudaranya minta halal dan minta maaf, maka Tuhan itu belas kasihan. Dan apabila Tuhan itu belas kasihan, diampunnya dosanya dan tiada disiksanya. Bersalahan jikalau tidak minta maaf dan tidak minta halalkan, maka tidak belas Tuhan ke atasnya. Dan negeri akhirat kelak pasti kena hukum kesalahan yang pernah dilakukan dengan beberapa kebajikan yang dibawa daripada dunia, sebagaimana sabda Nabi SAW. Kan akhirat, dekat dunia kita dah tindas seseorang, kita pergi minta maaf dan minta halal perbuatan kita. Okay, minta maaf dan minta halal perbuatan kita. Dekat dunia kalau buat macam tu, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tu akan mudahkan urusan kita. Sebab ada ihsan daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 100 rahmat. 99 Allah Taala simpan untuk akhirat kelak. Satu rahmat dia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada makhluk. Dengan satu rahmat tu kita kasih pada anak kita, kita kasih pada isteri kita, kita kasih pada saudara-saudara kita. Dengan satu rahmat tadi, binatang buas tak makan anak dia. Binatang buas tak makan anak dia. Dengan satu rahmat tadi,
kita lihat bagaimana makhluk-makhluk yang nama manusia dan jin berkasih sayang. Tu satu rahmat daripada Allah tu. Apa sahaja yang baik tu satu rahmat baru Allah Ta'ala simpan 99 rahmat lagi di akhirat. Tu yang bila ada dua orang yang dicampakkan dalam neraka, dia jerit kuat-kuat tuan-tuan. Jerit kuat-kuat sampaikan suara dia kedengaran kuat sungguh suara dia. Allah Ta'ala perintahkan pada malaikat, kamu pergi tengok dia kenapa dia jerit kuat-kuat. Pergi malaikat tengok dan keluarkan daripada neraka. Allah Ta'ala tanya pada kamu, kenapa kamu jerit kuat-kuat? Maka dia kata, wahai Tuhanku, kami jerit kuat-kuat dia untuk ambil perhatian, agar supaya kami dia boleh keluar daripada neraka, agar keluar daripada neraka. Kalau macam tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Allah Ta'ala perintahkan, kalau begitu kamu terjun balik, akan terjun balik. Seorang terjun, seorang tak terjun. Allah Ta'ala tanya pada yang tak terjun, kenapa kamu tak terjun? Dia kata, wahai Tuhanku, aku dah dapat keluar daripada neraka tu satu nikmat, takkan aku nak masuk balik. Takkan aku nak masuk balik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kalau begitu kamu pergi masuk syurga. Masuk. Itu rahmat Allah. Yang seorang tu yang dalam neraka tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya pada dia, kenapa kamu terjun? Kenapa kamu tak ikut kawan kamu? Dia kata, wahai Tuhanku, dekat dunia tak ada satu saat pun yang aku taat pada perintahmu. Inilah satu-satunya waktu untuk aku taat pada perintahmu. Jadi bila kamu perintahkan terjun, aku terjun. Allah Ta'ala kata, kamu juga masuk syurga. Pergi ke syurga. Tengok rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang dekat akhirat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hitungkan. Kata malaikat, kata firman Allah pada malaikat, kamu hitungkan semua dosa kecil, dah hitungkan. Dah hitung semua, banyak dosa kecilnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan convert jadi pahala. Maka convert jadi pahala. Ditukarkan dosa kecil tadi tu jadi pahala. Ternyata dia tu banyak sungguh kebaikan ni, tuan-tuan. Banyak kebaikan dia. Allah Ta'ala perintahkan kamu masuk ke syurga. Dia pun pergi, tuan-tuan. Sampai depan pintu syurga, dia patah balik. Dah sampai depan pintu syurga, dia patah balik. Jumpa dengan malaikat. Malaikat tanya, kamu kenapa orang bagi masuk syurga tak nak masuk? Dia kata, ya Allah, dosa kecil aku tu dah banyak sangat dah. Kan? Kemudian dah di-convert, tengok nampak macam banyak pula kebaikan yang aku buat. Kan? Banyak kebaikan yang aku buat. Dosa besar aku tak nak tukar sekali kan? Dosa besar aku tak nak tukar sekali kan? Nabi SAW diriwayatkan Nabi yang menceritakan hadis ni, Nabi gelap. Maka Nabi gelap tengok perangai umat dia tadi tu. Jadi orang yang dekat dunia pergi minta maaf. Ada buat salah dengan saudara, ada hutang yang tak terbayar, kemudian pula ada pernah menyakiti hatinya, pergi minta maaf, minta dihalalkan apa-apa yang pernah dia belanja pada kita. Sama ada dia belanja tadi itu dengan izin ataupun dengan paksaan. Dengan paksaan macam mana, saja-saja kita tak bawa duit, tuan-tuan. Bos kita saja tinggal dalam laci kat pejabat, pergi makan kawan, habis makan beritahu kawan tu, bayar boleh tak? Tolong bayar boleh tak? Duit aku tinggal kat atas. Padahal saja tinggal, tuan-tuan. Itu dengan cara hilang, dengan cara menipu dia. Minta maaf balik, minta halal apa yang pernah kita buat pada dia. Sayyidina Umar, orang yang selalu mencatatkan segala perbuatan yang dilaksanakan. Malam-malam sebelum tidur, dia tengok dulu apa kesalahan yang pernah dia buat pada hari itu. Kalau ada salah dengan orang lain, dia akan keluar pergi minta maaf. Sayyidina Umar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi wa in lam takun lahu hasanatun hamalu alaihi min sayyi'atihim. Maka jika ada baginya beberapa kebajikan, nescaya diambil daripada segala kebajikan. Jadi dekat dunia tak nak minta maaf, dekat akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jatuhkan hukuman ke atas dia. Allah Ta'ala akan menghakimi dia. Okey? Jadi
kat akhirat, bila Allah Subhanahu Wa Taala tengok kebaikan dia ada, Allah Taala ambil kebaikan bagi kepada orang yang pernah disakiti ataupun pernah ditindas. Wa illam takul lahu hasanatun, kalau dia tak ada kebaikan dah, jahat dia yang ada, hamalu alaihi min sayyiatihim, Allah Taala akan ambil kejahatan orang yang mengadu tadi, berikan kepada dia. Ini orang yang muflis yang disebut oleh Nabi SAW. Kita semua di akhirat nanti perlukan rahmat daripada Allah. Kita perlukan pahala ataupun kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hindarkan diri daripada neraka Allah. Sungguh neraka pernah berdoa pada Allah. Jadi dalam solat kita, bila kita minta 3 kali jauhkan diri daripada neraka, neraka akan berdoa, ya Allah, jauhkan sipulan daripada aku. Bila kita minta 3 kali untuk masuk ke dalam syurga, maka syurga akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan sipulan sebagai penghuniku. Jadi lepas solat tu jangan kedekut nak berdoa, sekejap je. Tambah pula kita duduk, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ulangkan 7 kali. Lepas subuh, lepas maghrib, 7 kali. Waktu-waktu yang lain kalau nak buat 7 kali pun tak ada masalah. Sebab apa? Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhanku, jauhkan aku daripada neraka-Mu. Jadi bila kita minta, kata ulama kita, kalau kita minta 3 kali, neraka tu ada 7 tingkat. Yang lepas 3 je, yang 4 lagi tak lepas. Yang 4 lagi tak lepas. Nak minta 7 terus. Minta 7 terus. Semua dahagakan kebaikan. Bahkan neraka berdoa ketika mana umat Muhammad berhadap pada neraka. Neraka Jahannam berdoa, ya Allah, jauhkan umat Muhammad daripadaku. Sesungguhnya umat Muhammad umat yang tidak mampu menanggung azab. Neraka pun berdoa untuk umat Muhammad, dan kita pula habis solat bangun terus tak minta apa-apa. Macam kita tu